Assalamualaikum, Tachahau, Yaptiar Kinge Vanakam. Seperti semua ambil maklum, kita dah dekat dengan pilihan raya negeri Melaka. Sebelum ini, Muda ada mengumumkan pada minggu lepas niat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri bersama dalam pembangkang yang berpadu, iaitu Pakatan Harapan, a United Opposition Front. Dan sejak minggu lepas, Muda telah pun berunding dengan Pakatan Harapan dan ada beberapa signal positif yang menunjukkan boleh ada salah satu pembangkang yang berpadu. Cuma akhirnya dan malangnya, pimpinan Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk memilih mencalonkan katak-katak politik yang menyebabkan jatuhnya kerajaan negeri Melaka dan pilihan raya negeri di tengah-tengah musim pandemik. Muda menolak politik katak, Muda menolak politik tidak bermaruah, Muda menolak politik yang tidak berprinsip ini yang akhirnya menyebabkan rakyat juga yang susah, menyebabkan lebih 42 juta ringgit dibazirkan untuk tujuan pembelanjaan pilihan raya khususnya di tengah-tengah pandemik. Dengan itu, Muda telah pun membuat keputusan untuk tidak bersama Pakatan Harapan dalam pilihan raya ini kerana mengangkat politik yang tidak bermaruah, tidak berprinsip, mengangkat kata-kata politik ini. Muda juga mengambil pendirian berkecuali untuk tidak bertanding pada pilihan raya ini dan untuk fokus PRU 15 dan untuk memperkasakan politik khidmat dan politik dasar di Parlimen dan juga di luar Parlimen. What is clear, we do not want to prioritize seats over principles. Dan dalam bab ini, walaupun kita bersama dalam blok pembangkang, tetapi politik nilai, politik bermaruah yang harus diangkat, bukan politik kerusi, politik kuasa yang tidak ada batasnya akhirnya menyebabkan rakyat juga yang susah. Ini adalah pendirian bersama Muda yang telah pun kita tetapkan dan kita berharap bahawa walau apa pun terjadi pada pilihan raya ini, we hope that there will no longer be another COVID pandemic which will spread out of it, dan kita juga berharap bahawa orang negeri Melaka bijak memilih bukan mereka yang tidak mengangkat politik nilai tetapi memperkecilkan suara rakyat, memperkasakan politik katak melompat. We need to reject this form of undignified politics. YB boleh cerita tentang rundingan bersama Pakatan Harapan? Rundingan telah pun bermula sejak minggu lepas, almost 2 weeks, dan dalam sesi rundingan tersebut banyak yang dibincangkan khususnya untuk memastikan bahawa pembangkang berpadu dan bersatu, dan itu adalah niat Muda itu sendiri, iaitu untuk menyatu padukan pembangkang. Tetapi selepas beberapa insiden khususnya ketegasan pimpinan Pakatan Harapan untuk terus mencalonkan katak-katak politik yang menyebabkan pilihan raya negeri ini, kami mengambil pendirian untuk tidak bersama. It is wrong and it should not be tolerated in Malaysian politics. Seperti saya tekankan, kita perlu angkat politik nilai, politik prinsip, politik maruah dan bukan politik katak. Dan apabila kita lihat bahawa pimpinan Pakatan Harapan lebih fokus dan berikan prioriti untuk mengangkat katak-katak ini daripada berunding dengan baik dengan rakan-rakan pembangkangnya, I think the message is clear. YB, adakah Muda tidak bercadang untuk bertanding sebagai bebas? Kita telah buat pendirian untuk berkecuali dalam pilihan raya ini untuk fokus pada PRU yang ke-15 dan fokus untuk memantapkan politik khidmat dan juga politik dasar. YB, apa strategi Muda untuk PRU 15? Adakah kita akan terus berunding dan bekerjasama dengan pimpinan pembangkang yang lain? Kita mahu adakan a solid united opposition front, dan perkara itu saya dah tekankan berkali-kali. Cuma saya berharap solid united opposition front ini berdasarkan kepada politik nilai, prinsip dan bermaruah. Bukan di mana orang yang melompat kata ini diberikan prioriti jika nak dibandingkan dengan politik prinsip dan nilai. YB jangka ke hal ini akan berlaku? Jangkakan hal? Hal rundingan ini mereka akan memilih katak berbanding dengan rakan-rakan pembangkang yang lain? Sejujurnya kita tidak jangkakanlah bahawa prioriti diberikan kepada katak-katak ini, kerana kalau kita lihat katak-katak ini melompat bukan kerana nilai dasar tetapi kerana politik kuasa. Mereka hanya setuju untuk lompat
apabila dijanjikan jawatan ketua menteri. Jika jawatan ketua menteri itu tiada, mereka tidak akan melompat. Mereka tidaklah merupakan pengkritik tegar UMNO, bersuara secara jelas. Walau sampai ke sidang Dewan Undangan Negeri yang terakhir di Melaka, mereka masih mempertahankan UMNO. Tetapi hanya apabila ada peluang untuk lompat dan untuk dapat prasyarat jadi seorang ketua menteri, sebab itu semua kena tanda tangan SD untuk menyokong Idris Harun, barulah selepas itu mereka bersetuju untuk menarik sokongan dari UMNO. Jika mereka dapat lakukan perkara tersebut, apa kepastian bahawa mereka tidak akan lompat lagi sekali selepas pilihan raya negeri ini. Jangan apabila kita telah ditikam sekali, ditikam berkali-kali. Adakah ini akan menjejaskan usaha pembangkang untuk wujudkan akta lompat parti, YB? Itu merupakan salah satu kerisauan utama saya juga. Jikalau pada hari ini kita telah pun membudayakan politik katak sebegini, bagaimana di dalam parlimen nanti kita mahu memperjuangkan politik nilai, politik prinsip, ingin pastikan bahawa kita dapat bersama mengubal akta lompat parti, tetapi kita telah pun membenarkan politik katak di Melaka. How will the rakyat take us seriously in fighting for anti-hopping laws when we ourselves are doing this? Terakhir, YB, mesej kepada rakyat Melaka dan Malaysia secara am? Kepada orang Melaka, rakyat Malaysia, saya berharap kalian terus mengangkat politik nilai, dasar, bermaruah dan berikan fokus kepada politik baru, bukannya lama dan lapuk. Kita bersama berjuang dan membela rakyat Malaysia tidak kira agama dan bangsa.